Masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik kesihatan secara berkala untuk pemeriksaan kesihatan, penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua bersama saya pada Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya pada hari ini secara live melalui platform Facebook Nutritionist KKM dan juga Facebook Bookdoc. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama saya pada hari ini. Pertama kali saya kenalkan dahulu diri saya. Nama saya Norin Fazila binti Abdul Wahab, nutritionist daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pada hari ini seperti biasa di platform Facebook Nutritionist KKM dan juga Bookdoc, lazimnya kami para nutritionist akan berkongsikan informasi dan juga maklumat-maklumat kepada semua berkaitan dengan pemakanan, ya. Jadi hari ini saya akan berkongsikan satu topik iaitu berkaitan dengan pemakanan bayi dan kanak-kanak kecil yang insya-Allah menarik, ya, iaitu berkaitan dengan gimik pemasaran susu formula. Ya, apa yang anda perlu tahu. Okey, first of all izinkan saya untuk share slide. Bentar ya. Okey. Okey. Apabila kita bercakap tentang susu formula ni, susu formula ni adalah makanan, ya, yang untuk bayi. Tetapi seperti yang semua sedia maklum, semua ibu bapa, ya, pasti ingin berikan yang terbaik lah buat anak-anak mereka, kan. Jadi apa makanan yang terbaik untuk anak-anak kita semua ni, kan. So seperti yang kita semua tahu, makanan yang terbaik adalah susu ibu, kan. Susu ibu ni adalah makanan pertama, kan, yang semula jadi yang dihasilkan oleh tubuh badan ibu untuk bayi mereka, yang mana susu ibu tu menyediakan semua tenaga dan nutrien-nutrien yang diperlukan oleh bayi untuk bulan-bulan pertama dalam kehidupan. Dan susu ibu ni mengandungi nutrisi yang mencukupi, ya, untuk keperluan anak-anak sehinggalah kepada tahun pertama dan juga 1/3 pada tahun kedua kehidupan. Maksudnya tuan-puan, ibu-ibu boleh memberikan anak-anak susu bayi, ya, daripada lahir sehingga ke umur 6 bulan, ya, berdasarkan kepada polisi penyusuan susu ibu Malaysia, dan kemudian meneruskan pemberian susu ibu tu kepada anak-anak sehingga mencapai umur 2 tahun. Walau bagaimanapun pada umur
6 bulan, ibu-ibu perlu mula memberikan anak-anak makanan pelengkap. Okey. Okey. Seperti yang kita semua ketahui, amalan penyusuan susu ibu ni adalah bukan makanan yang dihasilkan daripada mana-mana teknologi, kan? Ini adalah hasil sumber semula jadi yang dikurniakan oleh Allah kepada semua ibu sebagai satu-satunya sumber makanan yang terbaik untuk bayi. Malah susu ibu ni adalah susu yang terbaik sejak daripada zaman berzaman lagi, yang mana kalau kita tengok kan pada zaman dahulu sekiranya seseorang ibu tu tidak dapat nak menyusukan anak mereka dengan susu ibu, sama ada disebabkan oleh kematian ibu seperti Rasulullah SAW, dan juga sebab-sebab yang lain, lazimnya alternatif yang terbaik bagi menggantikan susu ibu tersebut adalah susu ibu juga melalui ibu susuan. Itu satu fakta yang jelas yang menunjukkan bahawa memang daripada zaman dahulu lagi tiada susu-susu lain yang dapat ini khasiat dan juga kebaikan susu ibu. Okay, so seperti yang saya dah katakan tadi, breastfeeding is a mother's gift to herself, her baby and the earth. Ya. Okay. Jadi saya takkan bercerita banyak tentang susu ibu pada hari ini sebab saya yakin ramai rakan-rakan nutritionist saya dah pun berkongsikan tentang kebaikan-kebaikan susu ibu. Jadi pada hari ini saya lebih fokus kepada aktiviti pemasaran susu formula. Okey. Jadi apakah itu susu formula? Okey. Susu formula adalah makanan alternatif kepada susu ibu, maksudnya gantian untuk diberikan kepada bayi, yang mana susu formula ni boleh diperbuat daripada susu lembu atau lain-lain binatang. Tak semestinya susu lembu saja, kambing pun boleh, juga unta pun boleh atau lain-lain bahagian binatang yang boleh dimakan, termasuklah ikan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey. Adakah susu formula tidak bagus untuk bayi anda? Untuk bayi kita lah kan. Jadi seperti yang saya dah katakan tadi, susu ibu adalah susu sumber semula jadi. Jadi apabila semula jadi, sesuatu yang dibuat menggunakan teknologi ni seperti susu formula adalah produk yang cuba untuk menyamai kebaikan zat-zat nutrisi susu ibu. Try to mimic kan. Susu formula ni adalah produk yang try to mimic benefit susu ibu yang merupakan ciptaan semula jadi. Jadi apabila ianya cuba untuk mimic kan, cuba untuk menyamai, sama sekali ianya tidak akan mampu untuk menandingi kebaikan sumber-sumber semula jadi. Okey, satu contoh yang saya nak berikan pada hari ini adalah berkaitan dengan protein. Ini adalah contoh yang mana saya nak tunjukkan bahawa susu formula ni walau dicipta macam mana sekalipun menggunakan teknologi yang terpaling bagus sekali, tidak akan mampu untuk menandingi susu ibu. Ada banyak contoh-contoh perbezaan. Namun pada hari ini saya akan terangkan satu berkaitan dengan protein yang ada di dalam susu ibu. Okey, untuk semua para pendengar, susu ibu ni kan lazimnya secara semula jadi di dalam badan manusia, susu ibu terkandung dua jenis protein, iaitu whey dan juga casein. Okey, protein whey ni adalah protein yang cair dan sangat mudah dicerna. Yang mana whey juga mengandungi antibody, lactoferrin dan juga lysoenzyme yang boleh membantu bayi anda untuk melawan jangkitan dan penyakit. Dan mana kandungan whey dalam susu ibu adalah yang tertinggi sekali dalam semua mamalia. Maksudnya bukan sahaja manusia, maksudnya jika dibandingkan manusia dengan mamalia yang lain, lembu, unta,
kambing dan sebagainya, kandungan whey dalam susu ibu ni adalah yang terpaling tinggi. Okey, manakala protein yang jenis yang kedua adalah protein kesin yang merupakan molekul protein yang lebih besar dan lebih kompleks yang sukar untuk dicerna. Berbanding whey tadi, whey dia cair dan mudah dicerna, tetapi kesin ni adalah dalam bentuk molekul yang besar atau lebih dikenali juga sebagai protein dadih. Jadi bila protein dadih ni dia sukar sedikit untuk dicerna, dan nisbah whey kesin di dalam badan manusia ni berubah-berubah sepanjang penyusuan. Okey, pada awal penyusuan, pada permulaan ibu untuk menyusukan bayi, nisbah kandungan antara whey dan juga kesin tu adalah sekitar 80% whey dan 20% kesin. Yang mana bersesuaianlah dengan bayi, sebab whey tinggi sebanyak 80% membolehkan susu ibu tu mudah dicerna, tak menyebabkan bayi sakit perut, tak menyebabkan bayi cirit-birit dan sebagainya. Manakala semakin lama tempoh penyusuan, purata anggaran sepanjang penyusuan yang normal akhirnya adalah 60% whey dan juga 40% kesin. Dan pada akhir penyusuan, apabila anak kita dah semakin membesar, kita pun dah menyusukan anak kita dengan tempoh yang lama, maka kadar tersebut akan berubah mengikut keperluan anak tersebut, yang mana akhirnya nisbah itu akan sama, iaitu 50% whey dan juga 50% kesin. Okey, berbanding dengan susu formula, susu formula ni berbeza. Yang mana lazimnya susu formula mengandungi kesin yang tinggi. Macam saya katakan tadi, kan, whey dalam badan manusia adalah yang terpaling tinggi dalam semua mamalia. Jadi apabila susu formula ni kita dihasilkan daripada susu lembu ataupun mana-mana mamalia yang lain, maka ianya tidak akan dapat menghasilkan kandungan whey setinggi apa yang ada di dalam susu ibu. Jadi lazimnya susu formula yang dijual di pasaran mengandungi kadar kesin yang lebih tinggi, iaitu 80% kesin dan juga 20% whey, yang menjadikan protein tersebut sukar untuk dihadam dalam perut bayi berbanding dengan susu ibu. Ada juga susu formula yang diformulasikan menggunakan nisbah yang berbeza-beza. Ada yang dihasilkan menggunakan 60% kesin, 40% whey, 70% kesin, 30% whey, 50% kesin dan 50% whey. Tetapi nampak tak, nisbah kandungan protein tersebut pada satu-satu formula adalah konstan aja sepanjang masa. Kalau you beli, kalau susu tersebut dijual pada kadar 80% kesin dan 20% whey, daripada awal anak tersebut minum susu tersebut sampailah habis, memang macam tu je, 80% kesin, 20% whey. Dia tidak akan berubah-berubah mengikut keperluan bayi tersebut. Itulah satu contoh yang menunjukkan bahawa walau bagaimanapun susu formula ni dihasilkan menggunakan teknologi terpaling tinggi untuk cuba menyamai susu ibu, ianya sama sekali tidak akan sama dan tidak akan dapat menandingi kebaikan yang ada pada sumber semula jadi yang diberikan dan diciptakan oleh Tuhan untuk kita kepada anak kita. Okey, dan ibu-ibu juga perlu tahu bahawa kandungan kesin yang tinggi di dalam susu formula ni, sebab dia kan protein dadih kesin ni, jadi dia adalah penyebab kepada masalah pencernaan kepada bayi. Apabila kita tak bancuh dengan betul, kita tak sediakan dengan kadar yang bancuhan yang kita bancuh dengan kadar yang salah, ianya akan menyebabkan masalah nutrisi ataupun masalah pemakanan pada bayi anda. Okay, sebab itulah Kementerian Kesihatan Malaysia menggariskan panduan bahawa berilah anak anda susu ibu sahaja dari lahir sehingga sekurang-kurangnya 6 bulan. Jangan campur-campur dengan cecair yang lain, susu formula ke, air ke, semua pun jangan, kerana ianya tidak sesuai dengan perut bayi anda yang masih kecil. Okey.
semua ibu bapa ya pasti mahukan yang terbaik sekali untuk anak mereka. Jadi saya yakin bukan ibu bapa tidak tahu bahawa susu ibu tu adalah yang terbaik ya. So banyak yang dah mengetahui kebaikan susu ibu dan memberikan kepada anak mereka sehingga mencapai umur 2 tahun. Namun disebabkan oleh faktor-faktor lain, khususnya lah ya ibu yang mengandung mempunyai masalah kesihatan menyebabkan seseorang ibu itu tidak dapat untuk menyusukan anak mereka. Okey, lantas kalau macam tu persoalannya dekat sini, dekat pasaran ni di Malaysia lah ya, kita tak payah nak tengok dekat negara lain. Di Malaysia sendiri ada pelbagai jenama susu formula di pasaran. Jadi apa beza susu-susu tersebut antara satu sama lain? Ada lazim soalan yang selalu nutritionist ditanyakan apabila sesi berjumpa dengan ibu dan sebagainya, susu mana yang bagus? Susu mana yang terbaik? Jadi pada hari ini saya akan terangkan apa perbezaan susu-susu tersebut antara satu sama lain. Kita nak tengok ada beza ke? Ya? Ada ke susu yang bagus kan? Okey, yang dapat menyamai, yang dapat menandingi susu ibu. Okey, first of all, kita semua kena fahami jenis-jenis susu formula yang ada di pasaran. Okey, sebab ada banyak sangat kan. So kebanyakan ibu-ibu memang confused lah bila pergi dekat pasaran. Bila pergi tak tahu nak pilih yang mana, terutamanya ibu-ibu yang primate ni baru anak satu kan. Lazimnya semuanya macam confused, nak beli susu mana, kenapa ada banyak sangat. Susu yang ada jenama-jenama canggih ni bagus ke? Susu yang jenama biasa saja tak bagus ke kan? Okey, jadi kita tengok apa jenis-jenis susu formula yang ada di pasaran. Okey, ini adalah jenis-jenis susu formula yang sesuai ya untuk diberikan kepada bayi kepada bayi dan juga kanak-kanak kecil. Yang pertama sekali kita tengok ni rumusan bayi. Okey, rumusan bayi ni adalah susu bayi bagi susu yang dihasilkan untuk diberikan kepada bayi bermula dari lahir sehingga 12 bulan. Jangan pula terus-terus lahir terus bagi anak susu formula ya. Semacam saya katakan tadi, kita perlu bagi anak kita susu ibu. Namun ini adalah alternatif sekiranya seseorang ibu itu mempunyai masalah kesihatan dan tidak dapat menyusukan anak mereka. Jadi saya hendak memberi perbandingan, ada beza tak antara susu-susu ni semua. Okey, untuk rumusan bayi ni adalah susu yang targeted untuk bayi dari lahir hingga 12 bulan. Jadi selalunya dekat label ya, kalau tuan-puan tengok dekat label dia akan tulis dekat sana untuk bayi 0 hingga 6 bulan ataupun 0 hingga 12 bulan. Dan lazimnya dikenali sebagai langkah 1. Okey, jenis yang kedua adalah rumusan susulan. Rumusan susulan ini adalah bayi susu yang ditargetkan kepada bayi berumur 6 bulan sehingga 36 bulan. Dari 6 bulan sampai 3 tahun. Dan pada label lazimnya tertulis 6 hingga 12 bulan, 6 hingga 18 bulan, 6 hingga 24 bulan dan 6 hingga 36 bulan. Dan pada label tersebut selalunya dia akan tulis sebagai langkah 2. Okey. Dan jenis yang ketiga adalah susu tepung untuk kanak-kanak ataupun dikenali sebagai STPK. Okay? Susu tepung untuk kanak-kanak ni adalah susu yang dihasilkan untuk diberikan kepada kanak-kanak berumur daripada 1 tahun sehingga 9 tahun. Yang ini ada langkah 3, langkah 4, langkah 5. Jadi selalunya langkah 3 ni 1 hingga 3 tahun. Kemudian langkah 4 hingga 6 tahun. Langkah 5, 7 hingga 9 tahun. Okey, dan juga susu tepung penuh krim. Susu tepung penuh krim ni adalah susu yang dihasilkan untuk seisi keluarga dan sesuai diberikan kepada bayi berumur 6 bulan ke atas. Ya, lazimnya pada label tidak ada kumpulan umur dinyatakan pada label dan susu ini juga tiada langkah, tak ada langkah 1, tak ada langkah 2, langkah 3, semua tu tak ada. Okey, jadi
Oh, nampak tak? Rumusan bayi boleh beri daripada umur 6 bulan hingga 12 bulan. Rumusan susulan pun boleh bagi daripada 6 bulan. Rumusan langkah 3 boleh bagi 1 tahun hingga 9 tahun. Yang susu tepung penuh krim pula sesuai diberikan daripada umur 6 bulan. Kenapa ada banyak pilihan? Ada perbezaan ke antara 4 pilihan yang ada di pasaran ni? Mari kita tengok. Okey. Belum saya nak tunjukkan ada perbezaan ataupun tidak pada jenis-jenis susu formula tersebut, suka saya nak kongsikan kepada semua pendengar di FB Nutritionist KKM dan juga FB Bookdoc pada hari ini, berdasarkan kepada garis panduan pemberian susu bagi bayi dan kanak-kanak kecil KKM yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian pemakanan pada tahun 2019 menggariskan bahawa bayi yang berumur 6 bulan ke atas boleh diberikan susu penuh krim. Susu penuh krim. Yang tadi itu ya, yang saya tunjukkan ni. Jenis yang keempat. Okey. Dan susu rendah lemak boleh diberikan juga kepada bayi yang berumur 2 bulan ke atas, 12 bulan ke atas, iaitu 1 tahun ke atas boleh bagi susu rendah lemak. Bawah 1 tahun tak boleh bagi susu rendah lemak ya. Okey. Dan susu skim iaitu tanpa lemak tidak disyorkan sebagai sumber makanan utama bagi kanak-kanak di bawah umur 2 tahun kerana ianya tidak mempunyai asid lemak perlu dan juga vitamin larut lemak serta mempunyai potential renal solute load yang tinggi. Okey, so kesimpulannya dekat sini, susu penuh krim adalah sumber utama lemak dan boleh diberikan kepada bayi berumur 6 bulan ke atas. Okey, jadi tahukah tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar pada hari ini bahawa semua susu-susu formula yang dijual di pasaran ya perlu mematuhi keperluan standard antarabangsa. Dekat sistem antarabangsa ni, bila sesuatu syarikat nak menghasilkan susu formula, mereka perlu mematuhi keperluan standard yang telah ditetapkan oleh Codex Alimentarius dan juga memenuhi peruntukan yang ditetapkan di bawah Peraturan Makanan 1985 di Malaysia. Okey, apa maksud ni kan? Apa maksud? Macam confusing, betul tak kan? Okey, maksudnya macam ni. Berdasarkan kepada Codex Alimentarius telah dinyatakan kalau nak hasilkan susu formula, contohnya kalau nak hasilkan rumusan bayi tersebut perlu mengandungi kalori sebanyak minimum 60 kilokalori sehingga 70 kilokalori bagi 100 mililiter susu yang dibancuh. Jadi Codex Alimentarius dan juga peraturan makanan ni dia menetapkan nilai-nilai minimum dan juga maksimum yang perlu dicapai bagi satu produk susu tersebut. Katakanlah nak hasilkan susu formula ni berapa banyak, tenaga dia kena berapa minimum, protein nak kena berapa, karbohidrat nak kena berapa dan sebagainya. Jadi apabila semua susu formula perlu mematuhi Codex Alimentarius dan juga kalau nak jual dekat Malaysia perlu mematuhi peraturan makanan 1985, maka ini bermakna kebanyakan susu formula yang dijual mengikut jenis-jenisnya mempunyai nilai nutrisi yang hampir sama. Apa yang saya maksudkan dengan mengikut jenis-jenisnya? Ini bermaksud apabila susu formula rumusan bayi yang langkah 1 tadi kan, apabila dia dijual, dia perlu mematuhi Codex Alimentarius dan peraturan makanan, maka nilai kalori, nilai protein, nilai karbohidrat, nilai lemak dan juga nilai-nilai vitamin dan mineral yang lain yang perlu ada pada satu produk tersebut perlu mencapai nilai minimum ataupun maksimum yang telah ditetapkan oleh standard tersebut. Jadi kalau semua kena capai nilai minimum dan juga nilai maksimum, tak boleh kurang daripada ni, tak boleh lebih daripada ni, ini bermakna kebanyakan susu sebenarnya mempunyai nilai nutrisi yang hampir sama. Okey, mari kita tengok. Okey, first of all, sebelum saya nak tunjuk juga, saya nak terangkan dulu apa itu makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien ni adalah nutrien utama
yang diperlukan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh badan, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Manakala mikronutrien, mikro bermaksud diperlukan nutrien yang diperlukan dalam jumlah yang kecil, iaitu vitamin, mineral dan juga fitokimia bagi mengekalkan kesihatan yang baik. Jadi untuk menunjukkan perbandingan di antara satu-satu produk susu yang ada di pasaran ni, saya akan fokus kepada makronutrien iaitu karbohidrat, protein dan lemak, ya. Okey. Jadi saya ini adalah Nutrition Information Panel. Apa tu? Panel maklumat pemakanan. Semua produk-produk makanan termasuklah susu formula perlu ada maklumat pemakanan yang dinyatakan pada label. Okey, jadi kita tengok di sini saya buat perbandingan bagi 3 jenama. Okey, kalau kita tengok ada jenama A, jenama B dan juga jenama C. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, kalau semuanya kena mematuhi Codex Alimentarius dan juga peraturan makanan, maka kebanyakan susu-susu mempunyai nilai nutrisi yang hampir sama. Dan juga makronutrien adalah nutrien yang paling diperlukan oleh tubuh badan kita untuk tumbesaran dan juga pertumbuhan badan, ya. Okey, jadi kita tengok dekat sini untuk jenama A, tenaga. Dalam petak merah ni, tenaga, nampak tak? Okey, tengok sini, perhidangan 100 mil. Macam saya kata tadi, untuk Codex Alimentarius dan juga peraturan makanan telah ditetapkan susu rumusan bayi, perlu mencapai minimum 60 kilokalori, maksimum 70 kilokalori bagi 100 mil. Okey, lihat jenama A dalam petak merah ni per 100 mil berapa tenaga dia? 66. Pada jenama B pula, petak merah ni untuk tenaga untuk 100 mil 67. Jenama C untuk 100 mil tenaga 66. Sama tak? Sama kan? Memenuhi tak standard minimum maksimum yang diperuntukkan di bawah Codex Alimentarius dan juga peraturan makanan? Memenuhi. Jadi tak ada beza. Okey, kita tengok juga pula dalam petak merah lagi protein. Protein, kita tengok per 100 gram. Berapa dia punya protein? 11 gram. Okey, kita tengok pula jenama B. Kita tengok untuk 100 gram berapa protein dia? 10.7. Jenama A 11, jenama B 10.7. Jenama C 10.6. Tidak memberi apa-apa perbezaan yang signifikan. Okey, so sekarang kita tengok lemak pula. Lemak iaitu untuk jenama A 27 gram bagi 100 gram tepung. Untuk jenama B 27 juga. Untuk jenama C juga 27. Okey, untuk karbohidrat pula jenama A 53.9, jenama B 57 dan jenama C 54.5. Masih dalam julat 50-an macam tu. Dia tidak memberi apa-apa perbezaan yang terlampau besar antara satu-satu jenama. Okey, kenapa saya highlightkan juga zat besi pada rumusan bayi? Kerana rumusan bayi perlu bayi daripada yang berumur bawah 1 tahun perlu mengambil zat besi yang tinggi kerana untuk perkembangan otak mereka lah, ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, zat besi bagi jenama A 6 gram. Zat besi bagi jenama B 5.1 gram. Zat besi bagi jenama C 6 gram juga. Inilah juga yang saya nak tunjukkan bahawa inilah
inilah keperluan-keperluan utama yang perlu ada pada satu-satu rumusan bayi dan antara satu jenama dan jenama lain yang ada di pasarannya tidak memberikan apa-apa perbezaan. Yang saya kongsikan ni saya tak boleh lah ya. Saya tak boleh nak reveal jenama apa, tetapi jenama yang A, B, C ni saya telah cuba klasifikasikan kepada yang mempunyai harga yang berbaloi, ya, yang mempunyai harga sederhana dan juga yang mempunyai harga yang mahal. Jadi antara tiga-tiga, mahal ke murah ke kan, jenama ada jenama yang nampak hebat, jenama yang biasa-biasa sebenarnya mempunyai nilai kandungan nutrisi yang sufficient untuk keperluan pertumbuhan dan pembesaran anak-anak anda. Okey, itu tadi perbezaan antara rumusan bayi. Okey, macam yang untuk anak-anak 1 tahun ke atas boleh minum rumusan susulan, rumusan susu tepung untuk kanak-kanak iaitu langkah 3 dan juga susu tepung penuh krim yang tiada langkah. Okey, jadi tengok langkah 2, langkah 3 dan juga tiada langkah. Ada perbezaan tak? Padahal semua susu ni, tiga-tiga jenis susu ni apabila anak anda telah berumur 1 tahun ke atas, ketiga-tiga jenis ni boleh diminum. Okey, jadi kita tengok dekat sini untuk rumusan susulan langkah 2, ya, kandungan tenaga bagi 100 gram susu tepung ni adalah sebanyak 481 kilokalori. Untuk langkah 3, 486 kilokalori, manakala susu tepung penuh krim yang tiada langkah 498 kilokalori. Nilai-nilai kalori yang dibekalkan oleh susu-susu tersebut tiada perbezaan yang signifikan. Okey, so kita tengok pula kepada makronutrien dia, iaitu karbohidrat pada langkah 2 untuk 100 gram tepung 55 gram, untuk langkah 3 58.8 gram, untuk yang tiada langkah 40.5 gram. Okey, manakala protein untuk langkah 2 15, untuk langkah 3 14.6, untuk yang tiada langkah 24.5. Lemak pula 22 bagi langkah 2, 21.4 bagi langkah 3 dan juga 26.4 bagi yang tiada langkah. Nampak tak perbezaan antara satu sama lain hanyalah setakat beberapa gram sahaja. Jadi antara langkah 2, langkah 3 dengan susu penuh krim yang tiada langkah sebenarnya tidak ada perbezaan kerana semuanya perlu mencapai nilai standard yang telah ditetapkan oleh Kodeks dan juga Peraturan Makanan di Malaysia. Okey, jadi ini soalan yang sering ditanya kepada nutritionist. Jadi selepas penyusuan susu secara eksklusif, ya, apabila kita dah bagi bayi kita susu secara eksklusif daripada lahir hingga 6 bulan, apabila anak saya berusia 6 bulan ataupun 1 tahun ke atas, bolehkah diberikan susu penuh krim tanpa langkah? Jawapannya boleh. Okey, dan adakah pertumbuhan anak-anak saya akan bermasalah sekiranya saya tidak memberi anak-anak saya susu mengikut langkah-langkah seperti pada label? Maksudnya lepas daripada saya katakanlah seorang ibu menyusukan anak dia secara eksklusif sehingga anak dia berumur 1 tahun, selepas 1 tahun dia beli susu penuh krim seisi keluarga dan tidak memberikan anaknya susu langkah 3 ataupun langkah 2. Adakah anaknya akan mengalami masalah pertumbuhan? Tidak sama sekali. Seperti yang saya dah nyatakan sedari awal tadi, berdasarkan kepada garis panduan pemberian makanan bayi dan kanak-kanak Malaysia yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan, bayi yang berusia 6 bulan ke atas lepas penyusuan secara eksklusif boleh diberikan susu tepung penuh krim sahaja. Jadi tak perlu pun susu langkah-langkah ni, ya. Okey.
Jika begitu, ini pun soalan famous ni. Jika begitu, mengapa terdapat banyak sangat jenama yang mengiklankan susu mereka dengan kecerdikan, kecerdasan dan perkembangan pesat deria motor dan sebagainya? Inilah yang kita namakan sebagai promosi ataupun gimmick pemasaran. Memang itulah kerja syarikat-syarikat kan. Takkan mereka hasilkan satu produk, lepas tu tak nak buat promosi. Betul tak? Kan? Kita bila buat produk, kita mestilah nak buat promosi untuk melariskan jualan kita. Tetapi sebagai pengguna, anda semua perlu tahu apakah promosi yang adakah promosi yang dilakukan oleh syarikat tersebut bagi satu-satu produk adalah betul ataupun berdasarkan fakta ataupun gimmick pemasaran. Kenapa ada yang guna otak-otak yang bersinar kan? Okay. Kebanyakan promosi-promosi yang begini lazim kita lihat menggunakan model atau grafik kanak-kanak dengan otak yang bersinar-sinar. Nampak pintar kan? Nampak pintar. Dari kecil lagi dia dah pandai susun semua blok puzzle yang besar-besar dan jawab soalan matematik kan? Cerdas, angkat tangan dan sebagainya, dan kuat mempertahankan diri, jatuh tak sakit kan. Okey, memang kebanyakan promosi akan cuba untuk menonjolkan kepintaran kanak-kanak apabila minum susu tersebut. Kerana apa? Sebab setiap syarikat yang mempromosikan produk ingin menunjukkan bahawa produk susu mereka mempunyai kelebihan, kualiti ataupun lebih unggul berbanding produk susu jenama lain. Produk susu A lagi bagus daripada produk susu B. Produk susu B lagi bagus daripada produk susu C. Padahal macam yang saya katakan tadi, daripada segi nutrisi yang ada pada semua jenis susu adalah sufficient untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak anda apabila setelah selesai penyusuan secara eksklusif. Okey. Dan apabila produk-produk begini dipromosikan dengan menggunakan otak-otak yang bersinar, bayi yang kuat, bayi yang boleh kanak-kanak kecil yang boleh cepat pandai dan sebagainya, ini akan menyebabkan ibu-ibu kurang berkeyakinan terhadap kemampuan susu ibu dan akhirnya memilih untuk menyusukan anak mereka dengan susu formula. Sebab ialah bila susu-susu ni dipromosikan seolah-olah apabila minum susu ni anak kita jadi pandai, anak kita jadi kuat. Jadi ibu-ibu yang menyusukan anak ni kan, dia akan rasa kurang keyakinan diri dan menyebabkan dia tertanya-tanya, adakah susu ibu, kalau dia bagi susu ibu pada anak dia, adakah anak dia punya otak pun bersinar, adakah anak dia pun akan jadi pintar dan pandai, adakah anak dia pun akan mempunyai perkembangan motor yang pesat. Sesetengah iklan mampu untuk mempengaruhi ibu-ibu tersebut dalam membuat keputusan sama ada nak meneruskan ataupun tidak penyusuan susu ibu mereka. Okey. Jadi jika begitu, mengapa terdapat begitu banyak rangkaian susu? Macam yang saya dah katakan tadi, sebenarnya langkah 2 ke, langkah 3 ke, tak ada langkah ke, semua susu ni sama sahaja apabila ianya memenuhi keperluan standard seperti yang telah ditetapkan oleh Codex Alimentarius dan juga Peraturan Makanan. Jadi kenapa nak kena ada banyak sangat produk yang langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 semua ni kan? Jadi kita perlu faham kenapa adanya promosi yang sedemikian. Promosi penjualan dan juga pengiklanan rangkaian produk apabila dia bermula daripada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, ianya berupaya taktik penjualan sebegini mampu berupaya untuk membentuk kesetiaan ibu bapa kepada sesuatu jenama, iaitu dia akan create brand loyalty. Okey. Ibu bapa yang sedari awal yang menggunakan produk yang mempunyai rangkaian ni, kita panggil produk berangkai lah kan cenderung untuk kekal setia dengan jenama tersebut. Kalau kita dah mulakan anak kita dengan langkah 2, kita mesti akan
gunakan langkah 3 jenama yang sama. Kemudian sambung lagi langkah 4 jenama yang sama. Dan iklan-iklan susu rangkaian ni yang berangkai ni lazimnya disiarkan pada waktu puncak. Yang mana memang banyak ibu bapa lihat pada waktu tersebut. Dia takkan iklankan susu berangkai ni pada waktu-waktu bukan waktu puncak lah ya, yang mana ianya iklan-iklan sedemikian akan lebih kerap dilihat di TV dan media sosial berbanding susu penuh krim tanpa langkah. Anda pernah nampak tak sangat iklan susu tanpa langkah tu? Jarang kan, betul tak? Yang ada adalah susu langkah-langkah ni tadi. Langkah 3, langkah 4, langkah 5 memang banyak sangat. Lazimnya pada waktu berita lah kan, pada waktu cerita rama, time ibu bapa, time menonton TV tu, kan, time itulah iklan-iklan sedemikian disiarkan. Dan juga apabila kita buat perbandingan harga kan, kita akan nampak yang mana susu berangkai ni dijual dengan harga yang lebih mahal berbanding susu penuh krim tanpa langkah. Kalau tuan-puan tengok, susu langkah 1 akan lebih mahal, lepas tu langkah 2 lebih kurang sikit, langkah 3 kurang sikit kan, harga dia semakin berkurangan. Tetapi apabila kita bandingkan antara langkah 3 yang boleh diberi kepada kanak-kanak umur 1 tahun tu dengan susu tanpa langkah tadi, harganya sangat jauh berbeza. Okey, dan juga kebanyakan susu berangkai ini dipasarkan dengan cara yang lebih menarik seperti pemberian diskaun kan, pembelian dengan hadiah, beli ni dapat pampers, beli ni dapat puzzle block dan sebagainya, dan juga pembelian bundle. Pembelian bundle ni beli 2 percuma 1, beli 3 harga lebih murah dan juga lain-lain lagi. Lazimnya tuan-puan memang tidak akan nampak aktiviti promosi sebegini dijalankan bagi susu tanpa langkah tadi itu. That's why kenapa adanya langkah 1 sampai langkah 5, kerana untuk mengekalkan brand loyalty yang menyebabkan ibu bapa akan setia kepada satu-satu jenama. Okey. Okey, kemudian macam saya katakan tadi tentang perbezaan harga. Okey, kita sebelum tu saya suka nak tengok satu soalan ya. Kenapa ada soalan daripada Encik Nasrul Farhan yang bertanya, kenapa saya beli susu untuk anak saya seminggu je dah habis? Dekat pack tu dia tulis untuk 2 tahun. Okey. Berkemungkinan untuk soalan ni, apabila anak anda telah berusia 1 tahun ke atas, berdasarkan kepada panduan pemakanan yang dikeluarkan oleh Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita sarankan kanak-kanak ni perlu terus minum susu sekurang-kurangnya 3 gelas susu sehari. Okay, pagi, tengah hari, malam kan, at least kena minum 2 ke 3 gelas susu sehari. Jadi apabila susu tersebut cepat habis, mungkin ibu bapa perlu lihat sama ada pemberian susu yang diberikan kepada anak tersebut mengikut garis panduan yang telah ditetapkan ke ataupun tidak. Sebab kadang-kala apabila anak diberi terlampau banyak susu, ianya akan menyebabkan anak tersebut kenyang dan tidak mengambil makanan pelengkap yang sepatutnya. Okey, jadi kita teruskan tentang perbezaan harga tadi tu. Kan tadi saya cakap susu yang langkah-langkah ni lagi mahal daripada susu tak ada langkah. Okey, kenapa perkara ini terjadi? Ianya terjadi disebabkan oleh berkemungkinan susu tersebut ada pertambahan mikronutrien. Mikronutrien yang saya katakan dari awal tadi iaitu vitamin, serat dan juga fitokimia dan sebagainya ditambah kan. Sedangkan mikronutrien tersebut sebenarnya boleh diperolehi daripada makanan pelengkap yang diperkenalkan
kepada bayi sejak berusia 6 bulan. Sebenarnya selepas sekiranya kita bagi anak kita susu ibu secara eksklusif hingga 6 bulan, kemudian daripada umur 6 bulan ke atas tu, kita boleh berikan, sekiranya anak kita tak minum susu ibu lagi, kita boleh berikan anak kita susu penuh krim tanpa langkah. Dan juga untuk pengambilan mikronutrien, sepatutnya ia perlu dilengkapi melalui makanan pelengkap. Contohnya kalau kita tengok kebanyakan susu-susu dijual, dia kata ada DHA, ada lutein, prebiotik, vitamin A, vitamin C dan sebagainya lah, untuk menunjukkan bahawa susu mereka ni macam lebih hebat. Lebih hebat daripada daripada susu-susu yang lain kan, dan juga cuba untuk menyamai susu ibu. Tetapi sebenarnya mikronutrien ni sebenarnya tuan pun tak perlu pun bergantung kepada susu, ya, tak perlu bergantung kepada susu formula. Kita cuba biasakan anak-anak untuk mendapat makanan pelengkap yang kaya dengan semua makronutrien ni. Contohnya untuk DHA, kita boleh bagi daripada telur ke kacang kan, ikan, tuna, sardin. Kalau katakanlah DHA tu, nak dapatkan DHA, salmon tu mahal kan. Tak payah pun nak beli ikan salmon. Kita boleh je beli ikan keli. Ikan keli sekilo baru RM6 je kan. Jadi boleh goreng ke, rebus ke kan, masak sup ke untuk bayi kita. Dan juga contohnya katakanlah dekat label tu dia kata ada lutein. Macam mana kita nak dapatkan lutein daripada makanan pelengkap? Kita berikan anak kita makanan yang kaya dengan fiber, iaitu bayam, jagung, brokoli, telur, aprikot dan ubi kledek. Semua makanan ni kaya dengan lutein. Untuk prebiotik GOS, kita boleh bagi oats, temikai, kacang merah, asparagus. Manakala vitamin C, ikan tenggiri, telur, yogurt, keju kan. Bagi anak kita makan cheese kan, dan juga bagi cendawan. Ini bermaksud tidak semestinya jika anak kita tidak minum susu-susu yang ada langkah-langkah yang nampak macam hebat ni kan, anak kita tidak akan membesar dengan baik. Cukup dengan memberikan anak kita susu penuh krim ataupun susu ibu dan juga dilengkapi dengan makanan pelengkap apabila anak kita dah berusia 6 bulan. Biasakan anak kita dengan rasa sebenar dan bukan dapat nilai-nilai nutrien tersebut daripada susu semata-mata. Okey? Inilah contohnya kan. Kita boleh bagi anak kita pemberian susu ibu atau susu penuh krim tambah dengan makanan pelengkap cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Katakanlah ambil potato kan, kita boleh boil dan mash avocado, ambil banana kan, boil and mash fish kan, telur hari ni kita boleh boil, kita boleh mash, lepas tu kita boleh buat omelette, pelbagaikan pemberian makanan pelengkap yang semula jadi kepada anak-anak anda. Okey, jadi tadi saya dah terangkan sebenarnya susu ni semua sama je dekat pasaran, tak ada perbezaan pun. Semua susu tak ada langkah. Kalau tadi saya kata susu yang ada daripada langkah 1 sampai langkah 5, harga dia semakin mahal, dan bila dibandingkan dengan susu tepung penuh krim yang biasa yang tak ada langkah ni, perbezaan dia agak ketara kan. Padahal sebenarnya penambahan mikronutrien yang ada pada susu-susu yang ada langkah tu kita boleh dapat daripada pemberian makanan pelengkap yang puan-puan berikan kepada anak-anak tuan-puan. Okey, jadi adakah Kementerian Kesihatan ambil apa-apa langkah untuk mengawal promosi dan pemasaran syarikat susu formula ni kan? Sebab kebanyakan aktiviti pemasaran yang mereka lakukan ni mengelirukan pengguna. Okey, ada. Inilah langkah yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pelaksanaan tata etika pemasaran makanan bayi dan produk berkaitan. Ini buku dia yang diguna pakai
yang telah kita guna pakai sehingga sekarang, yang mana buku tata etika ni, garis panduan ni telah pun dibentuk sejak tahun 1979 berpandukan kepada International Code of Breast Milk Substitute dan juga resolusi World Health Assembly yang berkaitan, yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia tidak develop tata etika ni suka-suka hati kan, syok-syok sendiri, tak. Kita develop berdasarkan kepada International Code yang telah yang dikeluarkan oleh WHO dan UNICEF. Yang mana tata etika ni telah dibentuk untuk mengawal aktiviti pemasaran produk makanan bayi dan juga untuk menyokong dan melindungi amalan penyusuan susu ibu. Di dalam buku tata etika ni, kita ada 2 panduan etika, kepada 2 target group, iaitu kepada syarikat pengilang dan pengeluar produk makanan bayi dan juga kepada profesional dan anggota kesihatan. Okey. Dan produk yang kita kawal aktiviti pemasaran dan promosinya di bawah tata etika ni adalah rumusan bayi, langkah 1, rumusan susulan, langkah 2, rumusan khas, makanan pelengkap bayi, produk yang dipasarkan sebagai makanan bayi sehingga umur 6 bulan, botol susu, puting susu dan puting kosong. Kalau tuan-puan perasan ya, dekat media masa kan, TV ke Facebook ke, tidak ada iklan langkah 1 dan langkah 2. Kenapa? Kerana pelaksanaan tata etika ni lah kita kawal, tak boleh iklankan untuk melindungi penyusuan susu ibu, untuk memastikan ibu-ibu tidak dipengaruhi oleh aktiviti-aktiviti promosi yang boleh mengelirukan ibu-ibu, boleh mengurangkan keyakinan diri ibu-ibu, maka kita tidak benarkan sebarang pemasaran melalui media masa atau di mana-mana sajalah dekat Malaysia ni untuk susu langkah 1 dan langkah 2. Kenapa langkah 1 dan langkah 2 sahaja? Mesti tertanya-tanya, betul tak? Okey, ini kerana pada ketika, macam saya katakan tadi lah kan, tata etika ni dibentuk tahun 1979. Okey, oleh WHO dan UNICEF. Pada tahun ketika tata etika tu dibentuk, di peringkat antarabangsa, susu tepung untuk kanak-kanak langkah 3 sampai langkah 5 ni masih belum wujud di pasaran. Pada ketika tu, pada tahun 1970-an 80-an tu, yang ada dekat pasaran global adalah rumusan bayi, rumusan susulan ni pun kadang-kadang tak ada pun. Rumusan bayi dia terus kepada susu tepung penuh krim. Tetapi apabila tata etika ni telah dibentuk di peringkat antarabangsa dan dilaksanakan di Malaysia, maka secara global tiba-tiba wujudlah langkah 3 sehingga langkah 5 untuk mengatasi tata etika tersebut. Jadi ini menyebabkan kebanyakan syarikat melakukan aktiviti promosi silang, iaitu cross promotion menggunakan langkah 3 hingga langkah 5. Kalau tuan-puan lihat dekat pasaran kan, okey, kebanyakan jenama yang berangkai ni kan, langkah 1 sampai langkah 5 ni menggunakan jenama yang hampir sama. Sebab tadi tata etika tak benarkan mereka promote kan langkah 1 dengan langkah 2. Jadi apa yang produk-produk pemasaran produk ni buat, macam saya katakan tadi, mereka buat syarikat buat produk, mereka mesti nak kena marketkan, mesti nak kena pasarkan, betul tak? Kalau tak ada promosi macam mana nak terjual kan? Jadi apa yang lazimnya dilakukan adalah penggunaan jenama yang hampir sama pada produk berangkai ini. Kalau tuan-puan tengok langkah 1 dan langkah 2, katakanlah nama dia Lampro, langkah 3 sampai langkah 5 nama dia masih Landro. Kan? Tak percaya tuan-puan boleh pergi dekat pasaran tengok. Jadi ada lagi contohnya lah kan, langkah 1 dan langkah 2 namanya Mimilac, jenama dia. Langkah 3 sampai langkah 5 nama dia Mimigro. Kenapa dinamakan nama yang hampir-hampir sama? Kerana kebanyakan ibu-ibu di luar sana, parents kan, tidak mengetahui tentang langkah-langkah ni kan. Apabila mereka lihat satu-satu iklan, kebanyakan parents akan capture nama produk tu. Dan dia takkan capture whole, dia selalu akan capture nama yang depan, Lamb.
Olah susu yang lem tu, susu Mimi, kan. Jadi bila parents tengok, parents pun tak tahu dia susu bayi ke, susu kanak-kanak ke, langkah berapa ke, mereka tidak tonjolkan sangat pada iklan. Yang dia tonjolkan adalah otak bersinar, anak-anak yang kuat kan, anak-anak yang tahan, daya tahan, daya motor hebat dan sebagainya. So menyebabkan secara tidak langsung susu langkah 1 dan langkah 2 yang dikawal ni terpromosi sama. Macam itulah. Okey, dan selain daripada itu, apa lagi aktiviti promosi silang ni adalah aktiviti promosi produk langkah 3 sampai langkah 5 yang menggunakan maskot dan meng-highlight nutrien yang hampir sama aja pada semua produk rangkaian mereka. Katakanlah langkah 1 sampai langkah 5 dia guna cacing kan? Langkah 3 dia guna cacing. Langkah 1 dengan langkah 2 tu pun dia guna maskot cacing juga. Confirm punya kan? Okey. Dan juga selain daripada itu, mereka juga menggunakan warna keemasan dan bersinar pada label yang memberi tanggapan keunggulan pada produk. Daripada jauh kita dah nampak dah, produk dia warna bersinar-sinar kan. Produk ni bersinar, produk ni tak bersinar. Jadi yang bersinar tu lazimnya mampu memberi tanggapan seolah-olah produk tersebut unggul, sedangkan kalau ianya memenuhi keperluan standard Kodak dan juga peraturan makanan, ianya sama sahaja dan mencukupi untuk pembesaran anak-anak perempuan. Okey, inilah yang kita namakan sebagai cross promote. Yang mana saya katakan tadi, nampak tak? Kalau tuan-tuan pergi dekat pasaran, tuan-tuan memang akan nampak bahawa kebanyakan susu-susu mempunyai susu berangkai ni mempunyai layout label yang hampir sama. Kalau dia guna maskot warna beige dekat langkah 1, langkah 2 pun dia akan guna beige, langkah 3 pun akan guna beige, semua pun dia guna beige. Cuma beza dia mungkin warna baju kan, ada sekejap duduk, sekejap berdiri, sekejap lari kan, dan sebagainya. Dan juga yang warna hijau ni, contoh label hijau ni pun sama, 1, 2, 3 semua hijau putih. Jadi dan nama mereka pun hampir-hampir sama macam yang saya katakan tadi, untuk menyebabkan parents capture untuk otak yang bersinar kita kena bagi anak kita susu Mimi. Susu Mimi yang mana? Susu Mimi yang guna maskot cacing tu. Macam itulah. Okey, dan itulah gimmick pemasaran susu formula yang secara tidak langsung menyebabkan ibu bapa rasa kurang, especially ibu lah, dia rasa kurang keyakinan diri dia dan menyebabkan mereka tidak meneruskan amalan penyusuan susu ibu. Okey, inilah contoh-contoh gimmick promosi dan pemasaran susu formula yang ada dekat media massa. Lazimnya macam saya katakan tadi, mereka tak buat gimmick macam ni pada langkah 1 dan langkah 2 kerana langkah 1 dan langkah 2 dikawal oleh tata etika. Tetapi langkah 3 sehinggalah langkah yang lain-lain tu semua ni ada ni. Based on science lah, evaluated by science kan. Our closest formula to breast milk kan. Contoh ni dekat ni kita tengok gentle formula lah, parents choice kan. Introducing the first infant formula with friendly bacteria. Ada ke kan bakteria yang friendly? Semua sama je kan. Ada bakteria baik, ada bakteria yang jahat lah kan, kita panggil bakteria baik, bakteria jahat. Tetapi bukan hanya satu-satu je info formula yang menggunakan bakteria baik tersebut kan. Jadi inilah yang kita katakan sebagai gimmick pemasaran yang selalu menyebabkan ibu bapa dipengaruhi dan dikaburi seolah-olah susu-susu tersebut lebih unggul, lebih hebat, lebih berkualiti daripada susu-susu yang lain, dan kadang-kadang menyebabkan dan mempengaruhi ibu-ibu dalam meneruskan amalan penyusuan susu ibu mereka. Okey, selain daripada
apa yang saya dah terangkan tadi tentang aktiviti pemasaran, ya, gimik pemasaran silam yang dibuat oleh produk langkah berangkai itu, ini juga adalah antara aktiviti promosi dan pemasaran lain yang dikawal di bawah tata etika. Macam saya katakan tadi kan, tata etika tu ada dua kumpulan target group, iaitu syarikat dan juga profesional dan anggota kesihatan. Jadi kita kawal aktiviti-aktiviti yang lain, bukan label je yang kita kawal. Contoh, ya, saya bagi beberapa contoh lah. Pemberian sampel susu formula bayi secara percuma melalui klinik dan hospital. Tak kisahlah swasta ke kerajaan ke, ianya adalah melanggar tata etika dan tidak dibenarkan di bawah tata etika tersebut. Okey, kerana pemberian sampel susu oleh doktor especially menyebabkan susu tersebut dilihat sebagai diperakui oleh doktor tersebut, oleh profesional kesihatan. Jadi lazimnya kan, memang naluri seorang ibu bapa hendak memberikan terbaik kepada anak-anak. Jadi apabila doktor suggestkan satu-satu produk, lazimnya ianya dianggap sebagai produk yang bagus kerana ianya doktor yang suggest kan. Kalau you pergi dekat dekat supermarket, ada penjual kan, yang terampuan, kau nak beli apa dan sebagainya. Antara sales person tu dengan doktor bagi sampel, yang mana lebih dipercayai? Yang mana akan menyebabkan ibu bapa rasa tak was-was nak menggunakan produk tersebut? Pasti daripada profesional kesihatan kan. So kerana itu lazimnya aktiviti pemasaran yang tidak beretika yang dilakukan oleh syarikat-syarikat menggunakan khidmat daripada profesional dan anggota kesihatan. Jadi yang ini dikawal di bawah tata etika dan tidak dibenarkan. Okey, selain daripada tu, penerimaan insentif ataupun tajaan dalam bentuk tunai atau barangan kepada profesional dan anggota kesihatan juga tidak dibenarkan di bawah tata etika ni, kerana ianya akan menyebabkan khidmat nasihat yang diberikan oleh profesional kesihatan tu akan menjadi bias dan sebab dia mendapat insentif kan, dia dapat tajaan daripada syarikat, so dia tends untuk kita tak nak profesional kesihatan tu dipengaruhi dan menyebabkan dia tends untuk mempromosikan produk susu formula kepada ibu bapa. So yang ini juga dikawal di bawah tata etika dan tidak dibenarkan. Okey, selain daripada tu, aktiviti untuk mempromosikan produk susu formula yang melibatkan profesional anggota kesihatan juga tidak dibenarkan. Tengok gambar kat sebelah tu. Keep infant formula marketing out of healthcare facilities, ya. Ianya tidak dibenarkan di bawah tata etika. Okey, selain daripada tu juga pihak syarikat menjalankan aktiviti berkaitan pemakanan bayi juga tidak dibenarkan di bawah tata etika kerana ianya boleh mempengaruhi kan, sebab dia nak kata tentang pengambilan makanan bayi, tetapi kita tidak membenarkannya kerana ianya bias kan, kerana dia menjual produk susu yang mempunyai DHA, lutein dan sebagainya. Di samping dia pula nak cakap suruh bagi bagi makanan pelengkap home based cook. Ianya maklumat yang disampaikan tu akan berat sebelah. Maka kerana itu aktiviti pendidikan berkaitan pemakanan bayi hanya dibenarkan untuk dilaksanakan oleh profesional dan anggota kesihatan saja. Syarikat susu formula tidak dibenarkan. Okey, dan juga perkhidmatan keibuan oleh pihak syarikat termasuklah penjagaan antenatal, postnatal, pemakanan dan penjagaan bayi bagi tujuan nak mempromosi ke produk susu formula tidak dibenarkan kerana dia akan menyebabkan syarikat tersebut build rapport, ya, relationship dengan mother dan menyebabkan ada satu perasaan percaya kepada syarikat tersebut dan akan mempengaruhi keputusan mother dalam pemakanan bayi mereka. Okey,
Jadi di bawah pelaksanaan tata etika, selain daripada apa yang saya dah terangkan tadi, Kementerian Kesihatan menubuhkan pasukan pemantau tata etika di setiap negeri untuk memantau aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan tadi itu, dan juga penubuhan jawatankuasa di peringkat negeri ini dipengerusikan oleh pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, dan juga yang mana kalau kita terima sebarang aduan, maka aduan tersebut akan dibincangkan di bawah jawatankuasa disiplin tata etika, dan syarikat yang melanggar tata etika ni kita akan kenakan penalti. Dan juga tata etika ni juga selain daripada itu melaksanakan aktiviti menapis dan memberikan kod kelulusan pada label-label susu formula langkah 1 dan langkah 2, dan juga bahan-bahan pendidikan yang berkaitan, yang mana semua langkah 1 dan langkah 2 syarikat akan hantar kepada kami di bahagian pemakanan untuk disemak dan ditapis, dan kita akan semak terlebih dahulu memastikan label tersebut tiada sebarang akuan keunggulan, tak ada akuan kelebihan kualiti ke, kan, tak ada nak kata minum susu ni anak akan jadi pandai dan sebagainya, untuk langkah 1 dan 2 ya. Dan setakat ni alhamdulillah ya, kita telah mendapat kerjasama daripada syarikat-syarikat susu formula, dan mana peratusan kecil sahaja syarikat susu formula bayi yang masih menggunakan label yang boleh memberikan tanggapan keunggulan dan juga penggradean, yang mana mereka juga sedang dalam proses untuk membuat perubahan dan akur dengan tata etika. Dan yang terbaru, melalui pelaksanaan penapisan tata etika ni juga peratusan besar syarikat susu formula telah memberikan kerjasama yang positif dan sedang dalam proses untuk mengubah warna keemasan pada label susu formula masing-masing bagi pasaran yang akan datang. Jadi mother's milk adalah the best food for your baby. Secara kesimpulannya, elakkan diri anda dari dipengaruhi atau dimanipulasi oleh aktiviti promosi dan periklanan susu formula. Ingat, semua susu formula di pasaran adalah sama sahaja. Tak ada yang lebih unggul antara satu sama lain. Dan lihat juga kedudukan kewangan anda, yang mahal tak semestinya bagus. Ingat, berdasarkan kepada panduan pemberian makanan bayi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, susu tepung penuh krim ya, yang tiada langkah, dan makanan pelengkap yang seimbang sudah mencukupi untuk bayi anda. Dan sekiranya anda perlu untuk memberikan anak anda susu formula, sila dapatkan nasihat daripada profesional kesihatan terlebih dahulu. Dan juga sekiranya anda yang menyusukan anak anda dengan susu ibu dan menghadapi sebarang masalah, segera hubungi nutritionist di klinik kesihatan yang berdekatan atau kumpulan sokongan penyusuan susu ibu sekiranya anda memerlukan sebarang khidmat nasihat. Selain itu saja, nampaknya saya dah sampai ke penghujung. Perkongsian saya dengan anda semua. Dan jangan lupa untuk ikuti kami pada sesi akan datang bersama panel-panel yang lain di Facebook Nutritionist KKM dan juga Facebook Book Talk dengan pelbagai topik-topik lain berkaitan permakanan khusus dan juga kesihatan-kesihatan yang lain. Sekian, terima kasih atas semua perhatian dan masa yang telah diluangkan oleh anda semua. Terima kasih.